Semasa Form 1, Form 2 kita sudah belajar apa tu persamaan dan apa tu ketaksamaan. Jadi sekarang kita nak belajar ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, apa tu ketaksamaan? Kalau persamaan, contohnya katakan kita ada y sama dengan katakan kita ada y sama dengan 3x tambah 2. Katakan okay? So, kalau y sama dengan 3x tambah 2, ini adalah satu persamaan sebab di sini dia ada tanda sama. Maksudnya nilai di sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. Ini persamaan. Persamaan. Nilai di sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. Itulah maksud dia. Tapi untuk ketaksamaan, maksudnya nilai di sebelah kiri tak sama dengan nilai di sebelah kanan. Katakanlah y dengan mx tambah c. Kalau ikut persamaan tadi kita letakkan 3x tambah 2 kan. Okay? Kalau nilai di sebelah kiri tak sama dengan nilai di sebelah kanan, dia hanya ada dua kemungkinan saja. Lebih besar ataupun kurang daripada. Kalau tak sama ada dia lebih besar ataupun kurang daripada. Ini kita panggil dia sebagai ketaksamaan. Tapi kalau kita nak masukkan keadaan di mana dia sama dengan nilai sebelah kanan dan nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan, kita tambahkan satu garis saja. Okey, maksudnya ini adalah lebih besar ataupun sama dengan. Dan yang di sebelah bawah ni, yang atas ni, okey, lebih besar ataupun sama dengan. Yang bawah ni kurang daripada ataupun sama dengan. Inilah ketaksamaan. Okey. Ketaksamaan linear. Linear maksudnya dia kuasa 1. Berkuasa 1. Contohnya di sini 3x tambah 2. Dia bukannya 3x kuasa 2. Dia kuasa 1 saja. Kuasa tertinggi adalah 1, bukannya 2. Jadi kalau berkuasa 1, kita panggil dia linear. Kalau berkuasa 2, kita panggil dia kuadratik. Berkuasa 3, kita panggil dia kubik. Ini nanti kita akan belajar lah. Untuk sekarang kita hanya belajar tentang linear saja, ketaksamaan linear, iaitu ketaksamaan yang melibatkan kuasa 1 saja. Dan dalam dua pemboleh ubah, maksudnya dia hanya ada y, x saja. Okey, ini satu pemboleh ubah. Ini pun satu pemboleh ubah. Dia tak ada melibatkan z, w, p, q yang lain. Tak ada. Untuk satu ketaksamaan, dia hanya ada dua pemboleh ubah sahaja. Tapi, of course, dia tak semestinya kita nak pilih y dengan x saja. Kita boleh gunakan p dengan q. Boleh gunakan s dengan r. Suka hati saya. Okey? Bukan mesti nak kena gunakan y dengan x sahaja, bukan Okey, asalkan dia dua pemboleh ubah. Tak kira lah kita nak gunakan pemboleh ubah apa. So, itu adalah ketaksamaan linear. Titik-titik pada suatu garis lurus y sama dengan mx tambah c merupakan penyelesaian bagi garis lurus itu. Okey, so apakah maksud ayat ni? Katakan kita ada satu persamaan y sama dengan 2x tambah 1. Jadi, kita nak tanya, apakah nilai y apabila x sama dengan, contohlah kata x sama dengan 1. Okey, apabila x sama dengan 1, apakah nilai y? Ini kita nak jawab. Jadi, kita nak cari satu penyelesaian, betul? Jadi, kita boleh gunakan persamaan di atas. Kita boleh buat pengiraan dari persamaan ni. Okey, kita cuba carikan penyelesaian. Kita ambil y sama dengan 2 darab 1.
nilai X dia adalah 1. Diberi dalam soalan. Okay, nilai X dia adalah 1. Jadi 2 darab 1 tambah 1. Jadi kita dapat 2 tambah 1. Jawapannya adalah 3. Y sama dengan 3. Di sini kita sudah dapat satu penyelesaian. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Ini adalah penyelesaian bagi soalan kita. Jadi untuk nilai X dan nilai Y ini kita sudah dapat satu koordinat X dengan koordinat Y, yaitu 1, 3. Ini adalah satu titik, satu koordinat titik, dan ini merupakan satu penyelesaian kepada persamaan ini. Dan kita bukannya hanya ada satu penyelesaian saja. Kita ada banyak nilai X kan. Nilai X ini bukan sama dengan 1 saja. Kita boleh tanya bila X sama dengan 2, X sama dengan 3, 2.5, 3.5 dan sebagainya. Kita ada banyak nilai X yang boleh kita carikan nilai Y. Dan semua pasangan nilai X, Y ni dia bentukkan koordinat bagi titik-titik. Dan semua titik ni merupakan penyelesaian bagi garis lurus ini. Contohnya untuk soalan di sini, okey, 1, 3 koordinat di sini, okey, 1, 3. Katakan kita labelkan kat sini, katakan sini 1. Bila kita sambungkan sini mesti 3. Ini katakan titik A lah. Titik A ni koordinatnya 1, 3. Okey, koordinat ni titik bagi titik A ni, koordinat X dengan koordinat Y dia memuaskan persamaan kita, iaitu Y sama dengan 2X tambah 1. Bila kita ambil koordinat X ni, koordinat X darabkan dengan 2 tambahkan dengan 1, kita akan dapat koordinat Y kita. Ini adalah penyelesaian bagi garis lurus ni. Itulah maksud dia. Katakan sekarang kita ada satu graf. Okay. Y, X. Katakan kita ada satu graf yang paling senang. Okay, Y sama dengan X. Y sama dengan X. Dan kita labelkan skala supaya labelkan paksi ikut skala. Supaya lebih senang kita nak terangkan. Katakan 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini pun sama 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau satu titik dia nak berada pada garis ni, dia mesti memuaskan persamaan ni. Mesti memuaskan persamaan Y sama dengan X. Iaitu nilai Y dia mesti sama dengan nilai X. Contohlah, katakan titik ni. Titik ni, okey. Katakan kita namakan ni titik A. Okey, titik A 2, 2. Koordinat dia 2, 2. Koordinat X dia mesti sama dengan koordinat Y dia. Koordinat X dia sama dengan koordinat Y dia. Nilai di sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. Nilai X dia, nilai sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. Okey, ini adalah titik, adalah satu penyelesaian bagi persamaan garis Y sama dengan X. Jadi, kalau kita tengok pada satu titik
yang lebih tinggi daripada titik A. Katakan contoh sini kita letakkan titik B. Okey, dengan koordinat 2, 3. Sekarang nilai Y dia sudah lebih besar daripada X. Nilai Y dia sudah lebih besar daripada X. Bagi satu titik yang lagi tinggi, katakan sini. Okey, katakan ini titik C. Nilai X dia tetap sama 2. Tapi nilai Y dia sudah jadi 4. Lagi tinggi. Ini pun Y lebih besar daripada X. Kalau kita rujuk pada titik titik ni. Okey, katakan sini titik, katakan kita namakan ni titik D. Okey. Koordinat dia 1, 1. Ini pun masih nilai X sama dengan nilai Y. Y sama dengan X kan? Itulah sebab dia berada pada paksi pada garis lurus ini, pada garis yang kita lukiskan kat sini. Jadi 1, 1 dia adalah penyelesaian bagi Y sama dengan X. Tapi kalau kita ada satu titik yang lagi tinggi daripada titik D, katakan sini, okey, titik ni ialah 1, 2. Koordinat dia 1, 2. Sekarang Y sudah lebih tinggi daripada X. Y sudah lebih tinggi daripada X. Ini saya gunakan warna hijau lah, lebih senang kita nak terangkan. Okey. So, titik ni 1, 2. Nilai Y dia sudah lebih tinggi, lebih besar daripada X. Ini titik E lah. Katakan kita letakkan titik E. Jadi kalau kita tengok di sini, semua titik E, C dengan B, E, C dengan B, semua titik E, C dengan B ni, okay, dia berada di satu kawasan di sebelah atas graf Y sama dengan X. Sebelah atas. Okay, rantau sebelah atas. Dan dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada X. Sebab nilai Y dia lebih tinggi. Gunakan konsep yang sama. Kalau kita ada satu titik, katakan contohlah sini kita, ni saya padamkan dulu. Okay. So, katakan kita ada satu titik yang lebih rendah daripada titik A. Tadi, ini Y sama dengan X. Ini titik pada garis, Y sama dengan X. Kalau titik yang di sebelah bawah, macam mana? Katakan kita namakan titik ni sebagai titik F. Yang warna biru ni. Okay? Titik F ni koordinat dia 2, 1. 2, 1. Jadi sekarang nilai Y dia kurang daripada nilai X. Y dia kurang daripada nilai X. Y dia 1, X dia 2. Y sudah kurang daripada nilai X. Katakan kalau kita tengok pada sini, okay, ini pun satu titik pada garis 5, 5. Kalau kita ada satu titik di bawah garis, katakan sini titik G. Okay, sekarang titik G ni koordinat dia 5, 4 kan. Sekarang nilai Y sudah kurang daripada X. Nilai Y sudah kurang daripada X. Titik H ni pun sama. 5, 3. Okay, nilai Y kurang daripada nilai X. Jadi kita tahu untuk kawasan hijau ni, semua titik dia terletak di sebelah atas garis. Dan dia memuaskan
persamaan Y lebih besar, ketaksamaan Y lebih besar daripada X. Dan untuk yang biru ni, G, H dengan F ni, dia semua letak di sebelah rantau bawah. Okey, rantau bawah. Jadi, dia memuaskan ketaksamaan Y kurang daripada X. Dengan ni, kita boleh dapat satu kesimpulan lah. Okey, semua titik dalam rantau di sebelah atas garis lurus Y sama dengan MX tambah C ialah penyelesaian bagi Y lebih besar daripada MX tambah C. Semua titik dalam rantau di sebelah bawah garis Y sama dengan MX tambah C ialah penyelesaian bagi Y kurang daripada MX tambah C. Dan kalau kita rujuk pada graf ni, okey, maksudnya yang warna pink ini semua kawasannya Y lebih besar daripada MX tambah C. Dan rantau sebelah bawah, ini semua adalah Y kurang daripada MX tambah C. Dan dengan cara ni, kita sudah menerangkan ketaksamaan dengan simbol ni. Macam mana dengan simbol ni pula? Okey? Lebih besar atau sama dengan, dan kurang daripada atau sama dengan. Macam mana dengan dua simbol ni? Kita boleh asingkan dua simbol ni, okey, yang asingkan ni dengan yang ni dengan menggunakan garis yang berlainan. Ini kita gunakan garis sempang, garis titik. Yang ni, simbol ni, kita gunakan garis padu. Bukannya gunakan garis sempang. Ini kita gunakan garis sempang, ini kita gunakan garis padu. Dengan cara ni kita sudah boleh takrifkan ketaksamaan dengan simbol yang berlainan. Sekarang kita tengok pada contoh. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan. Jadi berapa buah ni kita tak tahu. Kita tak tahu bilangan dia. Jadi kita boleh gunakan pemboleh ubah. Apa-apa saja nombor yang kita tak tahu nilai dia, kita boleh letakkan pemboleh ubah. Jadi Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah 100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Jadi bilangan buku rujukan kita tak tahu nilai dia berapa. Katakan bilangan dia kita letakkan X. Buku latihan pula, ini bilangan buku latihan kita tak tahu nilai dia berapa, bilangan dia berapa. Jadi kita letakkan Y. Sekarang jumlah harga yang kita jumlah wang yang kita gunakan untuk membelikan buku rujukan ialah X darab 14, iaitu 14X. Ini adalah untuk buku rujukan. Dan jumlah wang yang kita gunakan untuk buku latihan ialah Y darab dengan 9, iaitu 9Y. Ini adalah wang yang kita gunakan untuk belikan buku latihan. Sekarang, amount maksimum yang boleh dibelanjakan ialah RM100. Amount maksimum, maksudnya dia mesti jumlah bayaran dia mesti kurang daripada RM100. Jumlah bayaran dia mesti kurang daripada RM100. Jadi jumlah bayaran dia kita ambil 14X tambah dengan 9Y. Jumlah bayaran dia mesti kurang daripada RM100. Ataupun sama dengan amount maksimum kan boleh mencapai RM100. Jadi termasuk 100.
Jadi jumlah bayaran kita ambil 14X tambah dengan 9Y. 14X tambah 9Y mesti kurang daripada 100. Ini adalah ketasaman yang boleh kita gunakan. Nah, ini adalah satu ketasaman linear. Sebab dia hanya melibatkan X dengan Y yang kuasa 1. Dia bukannya kuasa 2, kuasa 3, kuasa 1. Jadi ini adalah ketasaman linear. Soalan ni, Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil. Harga bagi sekeping poster kecil, bilangan dia kita tak tahu. Jadi kita boleh letakkan, bagi poster kecil, kita letakkan bilangannya X. Dan harga dia 12.50 sen. Dan harga sekeping poster besar, bilangan poster besar kita tak tahu, kita letakkan Y. Harga dia ialah 18.50 sen. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketasaman linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah ni. Jadi peruntukan dia hanya 150 saja. Jadi jumlah bayaran dia mesti kurang daripada ataupun sama dengan 150. Jumlah bayaran dia, peruntukan dia, jumlah bayaran dia mesti kurang daripada peruntukan dia. Jadi bayaran untuk poster kecil ialah 12.50 X. Ini bayaran untuk poster kecil. Dan bayaran untuk poster besar ialah 18.50 kali dengan Y. Jumlah bayaran dia, kita ambil ni, jumlahkan 12.5X tambahkan dengan 18.5Y. Ini adalah jumlah bayaran. Sekarang jumlah bayaran dia mesti kurang ataupun sama dengan peruntukan kita. Kurang daripada ataupun sama dengan peruntukan kita, iaitu 150.0. Jadi ini adalah satu ketasaman linear. Kalau kita nak buatkan ketasaman linear ni dalam nombor bulat, kita boleh darabkan ketasaman ni dengan 100. Okey, kita ataupun darabkan dengan 10 saja pun boleh. Okey, darab 10, kita dapat 125X. Ini kita darab 10, kita dapat 185Y kurang daripada ini, kita darab 10, kita dapat 1.500. Inilah ketasaman linear yang kita dapat. Okey, lukiskan garis lurus ni untuk julat nilai X ni. Dan plotkan titik-titik. Tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi ketasaman yang mana. Okey, jadi pertama sekali kita nak lukiskan garis lurus. Cara yang paling senang, kita boleh buatkan satu jadual dulu. Kita senaraikan semua nilai X dan Y yang kita ada. Nilai X, nilai Y. Jadi apabila X sama dengan sifar 1, 2, 3, 4. Dia nak negatif 1 kan? Negatif 1 hingga 5. Negatif 1, sifar 1, 2, 3, 4 dan 5.
kita gunakan persamaan dia, y sama dengan negatif 2x tambah 6. Kita gantikan nilai-nilai ni ke dalam persamaan untuk dapatkan nilai y. Yang ni nak senang, kita boleh gunakan kalkulator. Kita masukkan negatif 2x tambah 6 ke dalam kalkulator. Apabila x sama dengan negatif 1, nilainya adalah 8. Apabila x sama dengan sifar, nilainya 6. Ini 4. Ini 2. Ini sifar. Ini negatif 2. Ini negatif 4. Kita gunakan kalkulator lah. Lebih cepat untuk kita dapatkan nilai y yang sepadan. Jadi kita sudah tahu nilai x dan nilai y yang kita nak. Sekarang kita boleh plotkan graf. Okey, 2, 4, 6 dan 8 di sini. 8 di atas. Okey, kalau kita nak senang, kita boleh ambil garis 2 titik dan sambungkan garis. Apabila x sama dengan sifar, y sama dengan 6. Apabila x sama dengan sifar, y sama dengan 6. Ini 1 titik. Apabila x sama dengan 3, y sama dengan sifar. X sama dengan 3, y sama dengan sifar. Ini 1 titik. Jadi kita boleh sambungkan 2 titik ni. Okey, ini adalah y sama dengan negatif 2x tambah 6. Inilah garis dia. Sekarang dia nak kita plotkan titik 1, negatif 2. 1, negatif 2. Satu di sini, negatif 2 mesti di sebelah bawah. Inilah dia. 1, negatif 2. 4, negatif 2. 4, negatif 2. Mesti di bawah juga. 4, negatif 2. 4, negatif 2. 0, 1, 0, 1. Ini. 0, 1. 1, 4, 1, 4. 1, 4. 4, 3. 4, 3. 3 di sini. 4, 3. 2, 6. 2, 6. 6 di sini. Sekarang kita sudah plotkan titik. Kita sambungkan garis tadi .
Okey. Jadi bagi titik-titik yang berada pada garis 1, 4 dengan 4, negatif 2, dia memuaskan persamaan ni. Memuaskan persamaan ni. Bagi titik-titik ni, okey, dia memuaskan ketaksamaan ni. Lebih besar. Bagi titik di sebelah bawah ni, okey, dia memuaskan ketaksamaan ni. Jadi kita boleh senaraikan jawapan kita. Bagi y sama dengan negatif 2x tambah 6, titik yang memuaskan persamaan ialah 1, 4 dengan 4, negatif 2. Bagi y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6, titik dia adalah 2, 6 dengan 4, 3. Bagi y kurang daripada negatif 2x tambah 6, titik dia ialah 0, 1 dan 1, negatif 2. Contoh 4. Diberi persamaan linear ni tanpa melukis graf garis lurus. Dia sekarang tak nak kita lukiskan garis lurus. Tanpa lukis graf, tentukan sama ada titik yang diberikan memuaskan ketaksamaan persamaan ni ataupun ketaksamaan ni. Okey. Dia gunakan simbol yang berlainan lah. Sama dengan, lebih besar ataupun kurang daripada. Jadi sekarang kita tak tahu, katakan soalan A okey, kita tak tahu y sama dengan ataupun lebih besar ataupun kurang daripada negatif 3x tambah 6. Kita tak tahu nilai dia lebih besar ke ataupun kurang daripada. Jadi kita cuma gantikan nilai x dengan y di sinilah. Nilai x dengan y di sini. Okey, nilai x dia 2. Nilai y dia 5. Kita letakkan nilai y sama dengan 5. Negatif 3x. X sama dengan 2 kan? X sama dengan 2 tambah 6. Jadi sebelah kanan, negatif 3 kali 2, kita dapat negatif 6. Tambah 6, ini kita salin saja. Jadi di sebelah kanan, negatif 6 tambah 6, kita dapat sifar. Yang sebelah kiri, 5, ini kita salin saja, 5. Sekarang 5 mesti lebih besar daripada sifar. Jadi kita tahu titik 25 ni dia memuaskan ketaksamaan ni. Itulah cara dia. Soalan B pun sama. Sekarang kita tak tahu y. Okey, simbol dia kita tak tahu. Sebelah kanan kita letakkan negatif 3x tambah 6. Gantikan nilai saja. Nilai y dia ialah 2. 2 negatif 3 kali x. X ialah 1 tambah 6. Sebelah kanan persamaan negatif 3 tambah 6 dapat 3. Sebelah kiri 2. Jadi 2 kurang daripada 3. Jadi kita tahu titik 1, 2 ni dia memuaskan ketaksamaan ni. Soalan C, titik dia negatif 1, 9. Jadi y negatif 3x tambah
6. Nilai Y dia 9. Nilai X dia negatif 1 tambah 6. Sebelah kanan kita dapat 3 tambah 6 iaitu 9. Jadi 9 sama dengan 9. Jadi titik ni memuaskan persamaan ni. Soalan D 08. Y dengan negatif 3X tambah 6. Nilai Y dia 8. Negatif 3 kali X dia 0 tambah 6. Jadi 0 tambah 6 kita dapat 6. 8. 8 mesti lebih besar daripada 6. Jadi kita tahu titik 08 ni dia memuaskan ketaksamaan ni. Soalan ni lagi senang. Okey, graf sudah siap dilukiskan. Okey, cuma kena loraikan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Jadi lebih besar. Kalau lebih besar kita loraikan kawasan di sebelah atas. Kawasan di sebelah atas. Kurang daripada ataupun sama dengan. Sama dengan ada ke tak ada garis ni, kita hanya merujukkan kepada jenis garis lurus kita, sama ada dia garis padu ataupun garis sempang. Tapi graf ni sudah dilukiskan, kita cuma kena loraikan saja. Jadi kurang daripada kita loraikan kawasan di bawah saja. Ini pun sama, Y kurang daripada 1, kita loraikan kurang daripada, jadi kita loraikan kawasan di bawah. Ini Y lebih besar. Jadi ini garis lurus, okey, kita loraikan kawasan di sebelah atas. Ini kawasan sebelah bawah. Loraikan kawasan sebelah atas. Sekarang X lebih besar daripada negatif 3. Ini garis ni, pada garis ni X sama dengan negatif 3. Okey? X sama dengan negatif 3. Tapi dia nak X lebih besar daripada negatif 3. Negatif 3 kat sini. Lebih besar daripada negatif 3. 2 ataupun 4. Ataupun nilai-nilai yang lain di sebelah kanan. Jadi, kita loraikan kawasan di sebelah kanan. Y lebih besar daripada negatif 2. Ini garis Y sama dengan negatif 2. Nak lebih besar, kita loraikan kawasan di sebelah atas. Soalan nombor 6, okey, lukiskan graf dan lorek rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Kita katakan soalan yang pertama, Y kurang daripada 2X tambah 3. Jadi, kalau rujuk pada konsep yang kita sudah belajar, Y sama dengan MX tambah C, okey, nilai 2 ni, ini adalah kecerunan dia. Kecerunan graf. Dan kecerunan graf di sini, nilai dia positif. Positif. Maksudnya graf dia mesti naik ke atas. Dan ini adalah C, ialah pintasan. Garis lurus. Pintasan iaitu tempat di mana kita potong paksi Y. Katakan ini paksi Y. Okey, ini tempat dia dipotong. Ini kita letakkan C. Jadi kita sudah tahu kita mesti dapat satu graf yang naik ke atas dan potong di nilai titik potong paksi Y pada C, pada 3, pada nilai 3. Jadi kita boleh lakukan graf. Y dengan X. Jadi sekarang dia mesti potong pada Y sama dengan 3. Kita mesti dapat satu kecerunan positif kan? Graf dia mesti naik ke atas.
dan tempat di mana dia potong paksi Y mesti adalah 3. Jadi ini kita boleh letakkan dia sebagai Y sama dengan 2X tambah 3. Ini adalah garis lurus yang kita sudah lukis. Tapi dia nak kawasan kurang daripada. Jadi kita lorikkan kawasan rantau bawah. Soalan B, Y lebih besar daripada X tambah 5. B, Y lebih besar daripada X tambah 5. Okey. Jadi, kalau ikut Y sama dengan MX tambah C, sekarang sini dia tak tuliskan pekali bagi sebutan X. Jadi kita tahu pekali dia 1. Pekali dia 1. 1 nombor positif. Jadi kita tahu graf dia naik ke atas. Dan dia potong paksi Y pada 5. C sama dengan 5. Pintasan Y dia sama dengan 5. Jadi kita boleh lukiskan graf. Y, X. Dia potong pada 5. Jadi ini kita namakan garis ini sebagai Y sama dengan X tambah 5. Sekarang dia nak lebih besar daripada X tambah 5. Jadi kita gunakan rantau bawah. Kita lorikkan rantau bawah saja. Soalan C, Y kurang daripada 2X ataupun sama dengan 2X. Soalan C, Y kurang daripada ataupun sama dengan 2X. Kalau banding dengan Y sama dengan MX tambah C, sebenarnya ini kita boleh ubah sesuaikan sebagai 2X tambah sifar. Jadi dengan cara ni, ini kita tahu kecerunan dia positif. Dia graf mesti naik ke atas. Dan dia potong paksi Y pada sifar. Asalan dia. Jadi kita boleh lukiskan graf. Y, X. Dan dia melalui asalan. Katakan kita letakkan Y sama dengan 2X. Jadi dia nak kurang daripada. Kita lorikkan rantau bawah. Soalan tadi ini, okay, dia nak lebih besar daripada, bukannya dia bukan lebih besar atau sama dengan. Jadi kita sebenarnya sini kita tak boleh gunakan garis padu, patut gunakan garis sempang. Tapi software di sini saya hanya boleh gunakan garis padu saja. Jadi kamu kena kalau gunakan buku latihan, buat dalam buku latihan, sepatutnya kamu kena gunakan garis sempang lah. Iaitu sepatutnya kamu kena lukiskan, katakan saya betulkan kat sini ya. Katakan sini tadi, okey, kita gunakan garis sempang. Soalan D, X tolak Y lebih besar daripada 4.
Soalan D, X tolak Y lebih besar daripada 4. Jadi kita kena susunkan ketaksamaan kita supaya Y tu positif. Y tu positif. Jadi susunkan semula, okay, nilai Y ni kena pindah ke sebelah kanan. 4 ni pindah ke sebelah kiri. Supaya Y tu positif. Jadi kita boleh tuliskan Y X tolak 4 lebih besar daripada Y. Sekarang kita terbalikkan kiri kanan. Okey. Kita tuliskan Y kurang daripada X tolak 4. Jadi sekarang kita nak lukiskan graf ni. Kalau banding dengan Y sama dengan MX tambah C. Okey. Sekarang ni kawasan ni, okey. Kecerunan dia 1 dan pintasan Y dia negatif 4. Kecerunan 1 nombor positif, dia graf mesti naik ke atas. Jadi kita buatkan graf. Dia potong paksi Y pada negatif 4. Katakan kita namakan graf ni Y sama dengan X tolak 4. Sekarang dia nak kurang daripada. Jadi kita loraikan kawasan rantau bawah. Soalan E, Y lebih besar daripada sifar. Soalan E, Y lebih besar ataupun sama dengan sifar. Jadi, kita lukiskan paksi dulu. Ini Y, ini X. Kita nak lukiskan dulu graf Y sama dengan sifar. Y sama dengan sifar. Garis Y sama dengan sifar di sini. Inilah Y sama dengan sifar. Jadi sekarang dia nak lebih besar daripada ataupun sama dengan. Jadi kita loraikan rantau sebelah atas. Soalan F, X kurang daripada 4. X kurang daripada 4. Kita lukiskan dulu graf X sama dengan 4. Jadi katakan sini 4. 4. Ini Y, ini X. X sama dengan 4. Inilah garis dia. X sama dengan 4. Sekarang dia nak kurang daripada. Jadi kita loraikan rantau sebelah kiri. Sebab semua nilai X di sebelah kiri, katakan ini sifar, katakan sini negatif 4. Semua nilai di sebelah kiri, itu kurang daripada 4. Jadi kita loraikan rantau sebelah kiri saja.